Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah controller daripada Omelette, model Omelette Super Deck. Controller Omelette Super Deck ni dia adalah jenis one piece controller lah. Dia bukan jenis two piece controller macam Joy-Con yang saya pernah review sebelum ni. Kalau jenis two piece punya controller, kita kena pasang dekat bahagian kiri dengan bahagian kanan Nintendo Switch. Tapi jenis one piece controller macam ni, Nintendo Switch yang masuk kat dalam dia. Jadi kita akan rasa lebih kejap lah bila kita pegang Nintendo Switch ni berbanding kita pakai Joy-Con sebelah kiri kanan dia. Jadi dalam video ni macam biasalah, kita akan tengok Omelette Super Deck ni dengan lebih detail lagi segala function yang ada dekat controller ni, dan last sekali saya akan bagi pendapat saya tentang Omelette Super Deck ni. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Ok, first kali kita tengok apa yang ada dekat kotak dia. Dekat depan dia ada gambar produk dia lah. Lepas tu dekat bawah ni dia ada Hall Elite joystick. Dia dah guna Hall effect lah dekat joystick dia. Lepas tu Comfort Aggro Grip. Dia ada macam ergonomik sikit lah bentuk dia. Lepas tu zero latency, dual vibration. Dia ada motor vibration dalam dia. Dekat atas tak ada apa, gambar belakang dia. Dia ada stand. Lepas tu dekat bawah tak ada apa juga, dia cuma ulang benda yang sama lah, Hall effect punya analog stick. Dekat belakang dia ada 12 ada 12 lah feature utama dekat Omelette Super Deck ni. Tapi benda yang penting kat sini yang saya nak tunjuk, dia support semua jenis Nintendo Switch, V1, V2 dengan OLED. Lepas tu kat sini dia ada tunjuk lah, dia ada support input power. Lepas tu dia ada inilah segala, ni semua kita akan tengok lah sekejap lagi. Kita buka dulu. Ok, dalam kotak ada kotak. Lepas tu kita buka lagi, tengok apa kat dalam. Ok, kita akan terus jumpa controller ni lah. Jadi kita keluarkan dia. Dalam dia dah tak ada apa dah, kabel ke apa ke tak ada, user manual pun tak ada. Biasanya Omelette punya produk user manual dia kita akan scan dekat kotak lah, dia ada QR. Dekat situ kita akan dapat dia punya user manual lah. Ok, jadi macam ni lah rupa Omelette Super Deck. Dia punya analog stick sebelah kanan kuning dan sebelah kiri ni warna kelabu. Lepas tu body dia semua colour purple. Dan design dia ni sebenarnya dia ikut colour controller GameCube. Ok, kita pergi satu persatu. Mula-mula sekali kita tengok dia punya button ADYX dia ni. Button dia ni jenis rubber membrane. Dia punya D-pad, D-pad dia macam clicky sikit. Lepas tu button kat bawah semua jenis clicky. Atas pun sama, dia punya start select button. Dia punya trigger button untuk L dengan R ni jenis clicky. ZL dengan ZR ni dia jenis micro switch. Kita tekan rasa macam kita klik mouse PC. Lepas tu kat dalam dia ni anda boleh nampak dia ada dia punya branding Omelette. Lepas tu kat sini ada macam dia punya switch. Dia boleh tarik turun dan dia boleh tolak naik. Dia ada dua-dua, ada kiri kanan ada. So apa benda ni? Okey, fungsi dia, kalau kata anda nak masukkan switch OLED, anda kena biar dia kat atas. Kalau anda nak masukkan switch V1 atau V2, anda kena tolak dua-dua ni turun ke bawah. Apa fungsi dia bila kita tolak naik dengan tolak turun? Okey, just untuk pengetahuan anda, Nintendo Switch OLED dia lebih lebar daripada V1 dengan V2. Jadi bila mana kita tolak benda ni turun ke bawah, dekat bahagian tepi ni, kalau anda boleh nampak dekat sini, dia macam dia terkeluar sikit. Kalau kita tolak naik, ni masalah satu ketat juga ni nak tolak naik. Ok, bila tolak naik dia masuk balik. Jadi bila dia masuk balik, dia punya ruang tu jadi luas lah. Bila luas ni kita boleh lah nak masukkan Nintendo Switch OLED. Ok, kita beralih kat belah belakang dia pula. Ok, dekat belakang dia, bentuk dia punya grip holder ni memang tebal. Memang bulky lah. Kalau kita grip tu memang rasa selesa lah. Macam orang yang tangan besar, saya rasa mesti lebih suka lah guna grip holder yang besar macam ni. Lepas tu kat sini dia ada dia punya stand. Kita boleh untuk nak main macam tabletop mode lebih okey lah, dia ada stand macam ni. Dan dekat atas ni anda nampak dia ada 4 slot kosong. Yang ni untuk masuk game card lah. Anda boleh slot tolak masuk game card untuk 4 slot ni. Saya akan cuba beberapa game card lah, tengok macam mana slot ni boleh masuk dia kejap tak, dia boleh tercabut tak. Dia ada bunyi klik tau. Bermakna dia macam dia lock lah game card ni, jadi tak mudah lah untuk jatuh. Saya try masuk semua sekali. Ok, so memang takkan jatuh lah. Memang kejap lah dia pegang game card ni. Sebab bila kita tekan masuk, kita dengar macam bunyi dia lock.
Okey, jadi sekarang saya nak masukkan Nintendo Switch ke dalam OLED Super Deck ni. Dan Nintendo Switch ni dia adalah jenis OLED. Jadi bila mana nak masuk yang jenis OLED kat dalam ni, anda kena pastikan dia punya switcher ni duduk dekat atas. Baru dia boleh masuk. Kalau tidak, macam saya cakap tadi, dia akan jadi sempit, dia tak boleh nak masuk. Okey, bila dah tolak dua-dua ni atas, kita masukkan dia daripada atas. Dan pastikan dia punya Type-C ni masuk dekat Nintendo Switch. Okey, jadi bila dah pasang Nintendo Switch ni pada dia punya OLED Super Deck ni, dia memang tak function. Kalau anda tengok kat sini, saya tekan button apa semua, memang tak ada function apa langsung. Untuk controller yang jenis macam OLED Super Deck, tak kisah apa brand pun, yang dia guna connection Type-C, dia connect direct pada Nintendo Switch, anda kena aktifkan satu benda untuk bagi dia ada connection dengan controller ni. So benda tu dia ada dekat setting. Pergi dekat setting, turun bawah, pergi dekat bahagian controller and sensor. Okey, dekat sini anda akan nampak Pro Controller Wire Communication. Yang ni anda kena tekan, kena aktifkan sini lah, anda kena onkan dia. Klik kat sini. Okey. Baru dia function. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu, start daripada dia punya vibration dia, lepas tu kita akan tengok dia punya RGB setup dia, dan last kali kita akan try dia punya turbo function dia. Okey, first kali untuk dia punya vibration dia cuma ada 3 level vibration, dan vibration dia tak berapa kuat sangat. Saya bagi anda dengar dia punya vibration. Biasa vibration controller ni memang kalau kita letak atas meja, dia sampai bergegar lah, sampai bergerak controller tu ke tepi. Tapi untuk vibration dekat OLED Super Deck ni, kita dengar bunyi vibration dia, tapi kita tak nampak yang controller ni dia bergerak. Tapi bagi saya, at least dia ada lah daripada dia tak ada langsung. Okey, seterusnya kita beralih pada dia punya setup RGB dia. Okey, untuk RGB ni saya gelapkan sikit supaya anda nampak dengan lebih jelas lah dia punya thumbstick ring ni. Okey, untuk RGB dia ada 6 jenis color. Jadi cara kita nak ubah dia, kita tekan je button yang ada tulis RGB ni. Okey, saya tunjuk satu persatu. Okey, bila kita tekan 1, okey, dia jadi color pink. 2, turquoise. 3, hijau. 4, biru. Yang ke-5 dia macam color purple, nak pink sikit macam tu. Yang ke-6 dia warna kuning. Yang ke-7 tak ada 7 lah. Bila 6 tu kita tekan lagi, dia patah balik pada dia punya default color rainbow. Okey, kemudian dia punya brightness pula, kalau kita nak ubah, dekat sebelah dia yang gambar matahari tu, kalau kita tekan sekali, dia akan terangkan lagi. Dia malap balik. Ni maknanya ni level 1. 1, 2, 3, 4. 3 je. 1, 2, 3. Okey, dia akan balik pada level 1. Okey, jadi macam mana kita nak padamkan terus semua RGB dia? Termasuk dekat dia punya button ni pun ada lampu sebenarnya, tapi dia bukan RGB, dia lampu putih je. Okey, jadi macam mana kita nak matikan semua lampu dia? Cara dia, kita hold button RGB ni lama-lama. Okey, saya hold sekarang, saya tekan. Dia akan terpadam. Semua sekali akan terpadam. Okey, sekarang kita beralih pada dia punya feature yang terakhir sekali, iaitu turbo function dia. Okey, jadi cara kita nak aktifkan turbo, saya ambil contoh untuk button Y. Button Y ni button tembak. Okey, sekarang ni kalau saya hold button Y, dia tembak sekali je. Saya tak lepas, dia tembak sekali je. Okey, jadi kita nak aktifkan turbo dekat button Y ni. Hold je button yang gambar roket ni, hold ni, tekan sekali. Okey, dia dah aktif. Jadi apa yang akan jadi, saya hold button Y, dia akan tembak tak berhenti. Kalau tadi saya hold, dia tembak sekali je. Sekarang ni saya hold, dia tembak tak berhenti. Bila saya lepas, dia stop. Bila saya hold, dia akan tembak. Okey, untuk turbo ni, dia ada 2 jenis. Ini yang first. Yang second, saya hold lagi sekali, saya tekan lagi sekali. Kali ni saya tak tekan pun, dia akan terus tembak. Dan dia memang tak boleh stop. Jadi cara nak stop dia, saya kena hold balik button roket ni dan saya tekan Y sekali. Okey, baru dia akan stop. Dia akan balik pada normal. Bila saya hold lagi, dia dah tak ada apa dah.
Bagi saya, Omelette Super Deck ni memang sangat sesuai lah untuk orang yang suka bermain game secara Lone Ranger macam saya. Tapi kalau anda seorang yang suka main game lebih daripada seorang dan game yang anda suka pula game eksklusif macam Super Mario, saya memang sangat syorkan untuk anda pakai Joy-Con yang pasang kiri kanan tu lah. Sebab kebanyakan eksklusif game dia ada banyak fungsi motion sensor dan benda tu kita hanya boleh dapat dekat Joy-Con je. Dekat One Piece controller macam Super Deck ni kita akan kehilangan lah semua tu. Tapi saya secara peribadinya saya lebih suka One Piece controller macam ni atas beberapa sebab lah. Yang pertama sekali, saya memang tak main game 2 player lah dekat Nintendo Switch ni. Lepas tu game yang saya main pula boleh kata semuanya tak perlukan motion sensor. Dan last sekali, sebab yang paling kuat untuk saya seperti yang saya cakap pada awal video tadi lah. Bila kita pakai controller ni, dia punya feel tu rasa lagi solid. Tak sama macam kita pakai Joy-Con. Sebab bila pakai Joy-Con ni, dia akan ada rasa macam goyang sikit. Dia tak apa kejap sangat. Jadi bila kita pakai One Piece controller macam Omelette Super Deck ni, dari segi durability tu lagi better lah daripada kita pakai Joy-Con. Sebab yelah, konsol duduk dalam dia kan. Jadi body konsol Nintendo Switch ni dia dapat lebih extra protection lah. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ni. Sekiranya anda berminat dengan Omelette Super Deck ni, link pembelian saya dah sediakan dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.